Selama beberapa dekad, teknologi tinggi Israel telah memacu ekonomi negara itu. Hari ini, ia menjana hampir 1/5 daripada KDNK Israel, hampir 60% daripada ekspor. Dan pada tahun lepas sahaja, ia bertanggungjawab untuk kira-kira separuh daripada pertumbuhan ekonomi negara. Tetapi, di sebalik angka utama itu, retakan mula kelihatan. Dan pemimpin industri memberi amaran bahawa kelebihan daya saing terbesar negara itu, iaitu rakyatnya, sedang perlahan-lahan hilang. Sektor teknologi tinggi adalah pemacu utama ekonomi Israel. Dalam jangka masa terdekat, ekonomi Israel akan bertahan kerana fenomena itu wujud, tetapi ia tidaklah begitu dramatik. Dalam jangka masa panjang, kesannya akan amat dahsyat. Saya benar-benar ingin tekankan betapa besar ancaman ini. Industri ini bukan berdepan satu krisis sahaja, ia berdepan beberapa krisis. Kecerdasan buatan, perang, shekel yang kukuh, dan penaliran keluar tenaga mahir yang semakin meningkat. Bagi Alex Greenberg, perubahan itu bukanlah teori semata-mata. Ia sudah pun berlaku. Daripada hanya menguruskan pembangun perisian, beliau kini menguruskan satu pasukan ejen AI. Saya mencipta satu sistem yang berfungsi secara automatik sepenuhnya dengan ejen-ejen yang melakukan kerja yang sebelum ini dilakukan oleh pekerja saya. Mereka tidak mengambil alih kerja pekerja. Ia hanya mengubah kerja tersebut. Bagi mereka, mereka kini seperti penjaga kepada sistem itu. Hari ini, AI masih memerlukan pengawasan. Esok, mungkin tidak. Saya sebenarnya boleh bercakap dengan ejen-ejen saya dan beritahu mereka apa yang saya mahu dan bagaimana saya mahukannya dan dapatkan jawapan. Pada mulanya memang banyak kesilapan, tetapi mereka belajar dengan sangat cepat, malah pada kadar yang menakutkan. Dan itu sudah pun mengubah pasaran pekerjaan. Setakat hari ini terdapat kurang pekerjaan dalam bidang teknologi tinggi di Israel. Graduan baharu yang baru sahaja tamat universiti dan biasanya mereka mudah mendapat pekerjaan dan mula memasuki pasaran kerja. Mereka tidak mendapat pekerjaan. Kami mula merasai perubahan sekarang dan dari perspektif saya, dalam 3 hingga 5 tahun, keadaan akan menjadi lebih rumit kerana pada satu ketika, AI akan dapat menggantikan manusia. AI masih memerlukan manusia. Dan setakat yang saya lihat, kebanyakan AI akan memerlukan manusia. Jika anda boleh belajar untuk bekerja dengan AI dan memanfaatkan AI, maka anda akan berjaya. Fikirkan sahaja tentang zaman awal internet. Orang ramai fikir bahawa internet dan komponennya akan mengambil sebahagian pekerjaan mereka. Dan memang betul. Tetapi mereka yang belajar untuk menggunakan dan memanfaatkannya, mereka akhirnya mendapat pekerjaan. Akan berlaku penurunan peluang pekerjaan dalam jangka masa terdekat. Tetapi saya rasa Israel sebenarnya berada dalam kedudukan yang sangat baik untuk mencipta pekerjaan baharu. Peluang baharu yang akan muncul daripada AI apabila keadaan mula menjadi lebih stabil. Kecerdasan buatan hanyalah sebahagian daripada teka-teki. Perang telah menyebabkan ketidakamanan yang amat besar. Ia telah memanjangkan tempoh khidmat pasukan simpanan selama berbulan-bulan. Ia telah menyebabkan para pelabur menjadi lebih berhati-hati. Dan shekel yang kukuh bermakna pekerja Israel jauh lebih mahal berbanding pesaing mereka di luar negara. Dan itu Digabungkan dengan kos sara hidup yang sangat tinggi, bermakna kita sedang melihat penghijrahan tenaga pakar. sejak tahun 2019, peratusan pekerja penyelidikan dan pembangunan Israel yang bekerja di dalam Israel telah menurun daripada 69% kepada hanya 62%. Shekel sangat kukuh berbanding dolar dan ini bermakna jualan yang kita buat di luar negara dan sebelum ini digunakan untuk menampung gaji serta sewa, sewaan pejabat dan sebagainya tidak lagi mampu menampungnya. Masalah kedua ialah ketidaktentuan di Israel. Jadi pelabur lebih suka menyimpan wang mereka di luar negara. Namun, kebimbangan terbesar bukanlah syarikat-syarikat itu. Yang menjadi kebimbangan ialah tenaga kerjanya. Sejak perang bermula, lebih daripada 800 pekerja teknologi tinggi Israel setiap bulan telah berpindah ke luar negara untuk jangka masa panjang. Sekitar 70% lebih ramai berbanding sebelum perang. Bagi kebanyakan negara, angka-angka itu mungkin kelihatan kecil. Tetapi industri teknologi tinggi Israel bukanlah sektor yang menggaji ramai orang. Hanya kira-kira 400,000 orang yang bekerja dalam sektor itu, kira-kira 1 daripada setiap 10 pekerja. Namun begitu, pekerja-pekerja itu menjana hampir 1/5 daripada ekonomi negara, hampir 60% daripada ekspornya, dan kira-kira 1/4 daripada semua hasil cukai pendapatan. Itulah sebabnya ahli ekonomi mengatakan, walaupun pengaliran keluar tenaga mahir yang agak kecil boleh memberi kesan yang jauh lebih besar. Kerajaan telah mula bertindak balas. Ia telah memperkenalkan insentif cukai yang bertujuan menarik pekerja teknologi Israel pulang ke tanah air, menawarkan insentif baru untuk pelabur dan memperuntukkan kira-kira 1 bilion shekel untuk strategi AI kebangsaan. Risiko terbesar ialah pengaliran keluar bakat. Bahagian dramatik dalam pertahanan Israel terhadap peluru berpandu, sama ada dari Lebanon atau dari Iran, adalah berdasarkan sektor teknologi tinggi yang hebat. Jadi apabila tenaga mahir ini meninggalkan negara,
kita akan menjadi lebih terdedah kepada ancaman-ancaman ini. Apa yang Israel perlu lakukan ialah menjadikannya lebih menarik melalui cukai, insentif lain untuk memastikan mereka kekal di sini. Tetapi persoalan besarnya ialah, adakah syarikat-syarikat Israel akan meneruskan kejayaan dari sini, dari dalam Israel? Dan jika mereka tidak, mampukah Israel benar-benar menanggungnya? Saya memang fikir kita akan melihat penurunan dalam masa terdekat, tetapi saya juga percaya keadaan akan pulih semula. Saya rasa kita mempunyai banyak keyakinan. Semua pengajaran diambil daripada peperangan, daripada AI, daripada teknologi yang digunakan dalam ketenteraan. Kita akan lihat sekarang ia akan muncul dalam sektor swasta melalui startup baru, syarikat AI baru dan peluang pekerjaan yang baru. Dan kita akan mengembangkan perkara ini, jadi tanpa melengahkan masa, saya ingin mengalu-alukan Nadav Cohen ke studio. Anda seorang profesor AI di University Tel Aviv dan penasas bersama startup Imubit. Jadi dalam laporan ini kita telah mendengar banyak cabaran yang sedang kita hadapi sekarang sebagai sebuah startup nation. Apa yang anda rasa merupakan cabaran terbesar? Jadi saya rasa memang kita sedang menghadapi pelbagai jenis cabaran. Sebahagiannya adalah cabaran global, sebahagiannya pula adalah cabaran dalam negara. Saya rasa cabaran global itu sendiri memang sangat-sangat besar. Dan cabaran dalam negara yang sedang kita hadapi, geopolitik dan juga mata wang, menambah lagi cabaran itu. Namun, saya memang fikir bahawa kita boleh memanfaatkan beberapa aset yang kita miliki dalam ekosistem teknologi Israel dan menjadi peneraju dalam bidang-bidang yang buat masa ini kita belum terajui. Dan itu benar-benar boleh membantu kita menghadapi cabaran-cabaran ini. Bidang apa yang awak maksudkan? Jadi terdapat pelbagai jenis bidang. Saya rasa kita tidak boleh menjadi peneraju dalam AI secara umum. Revolusi AI generatif. Dalam setengah aspek, saya rasa kita agak ketinggalan sedikit. Israel dahulunya jauh lebih maju dalam AI berbanding negara-negara lain. Dan sekarang, kita memang ketinggalan di belakang Amerika Syarikat dan China, malah juga negara-negara lain. Saya rasa ada aspek AI di mana revolusi masih belum berlaku. Dan di situ, kita benar-benar boleh memimpin. Dan salah satu contoh utama yang saya sendiri sangat berminat ialah AI physical. Itu bermaksud AI yang beroperasi di dunia fizikal. Robotik pengoptimuman pembuatan, penjagaan kesihatan atau drone. Ini adalah bidang di mana saya rasa Israel benar-benar boleh memimpin. Dan kenapa fikir di Israel kita boleh memimpin, khususnya dalam topik-topik ini? Jadi ada beberapa sebab untuk perkara ini. Pertama, ekosistem yang kita ada dalam bidang pertahanan. Kita mempunyai banyak teknologi yang telah terbukti dalam keadaan yang sangat mencabar di lapangan. Ramai jurutera yang berpengalaman dalam pelbagai aspek yang diperlukan untuk membawa teknologi seperti ini ke lapangan. Di sini juga terdapat latar belakang akademik yang sangat kukuh, terutamanya dalam teori AI dan aspek asas seperti matematik. Perkara-perkara ini memang penting jika anda ingin membawa AI ke dunia fizikal, di mana kepahanan dan keselamatan adalah sangat kritikal. Dalam kes chatbot, jika ia membuat kesilapan, itu cuma kelihatan buruk. Jika ia adalah robot yang membuat kesilapan di dunia sebenar, hasilnya boleh menjadi bencana. Dan selain daripada dua perkara ini, iaitu pertahanan dan akademia, terdapat juga ekosistem syarikat permulaan yang saling berkait rapat. Dan saya rasa jika kita dapat menutup jurang antara tiga tonggak ini, maka kita benar-benar boleh mempunyai kelebihan. Tapi apa pendapat awak? Sebab dalam laporan itu, ia juga menyebut tentang masalah penghijrahan bakat. Apa pendapat awak yang akan berlaku apabila semua bakat ini berhijrah ke luar negara? Jadi memang ada masalah dengan penghijrahan bakat. Ia didorong oleh pelbagai faktor. Saya memang rasa bahawa dengan menjadi peneraju, ia akan membantu. Ramai orang tertarik kepada tempat-tempat di mana mereka boleh menunjukkan bakat mereka dan mereka mahu berada di puncak. Dan saya benar-benar fikir bahawa dalam bidang-bidang yang saya baru saja terangkan, Israel boleh berada di puncak. Dan sekurang-kurangnya, setengah orang akan memilih untuk kekal. Terutamanya kerana dalam bidang-bidang ini, tidak seperti bidang siber, di mana orang boleh meninggalkan IDF, unit 8200 atau unit lain dan menubuhkan syarikat permulaan serta menjadi pakar nombor 1 dunia. Dalam bidang AI ini dan terutamanya AI physical, latar belakang akademik adalah sangat penting dan anda benar-benar memerlukan latihan ini, latihan yang mengambil masa berdekad-dekad. Jadi akademi, dunia akademi, itulah sebenarnya pemacu utama
yang patut kita bergantung padanya. Jadi adakah anda fikir kerana anda baru saja menyebut bahawa kita seolah-olah berada dalam persaingan antara Amerika dan China, mereka sedang mendahului sekarang? Tetapi apa pendapat anda pula tentang negara-negara seperti India, Eropah Timur? Seperti semua tenaga kerja teknologi dari sana lebih murah untuk diupah. Kadang-kadang mereka juga mempunyai lebih banyak pengetahuan. Apa pendapat anda tentang bersaing dengan mereka? Saya rasa Israel dahulunya merupakan tempat di mana syarikat-syarikat akan membuka pusat penyelidikan dan pembangunan kerana ia lebih ekonomik berbanding di Eropah atau Barat. Eropah Barat atau Amerika Syarikat. Dahulu lebih murah. Anda akan dapat bakat yang bagus tetapi dengan kos yang lebih rendah. Saya rasa sekarang ia tidak lagi begitu. Dan jika kita cuba bersaing dengan kejuruteraan generik, kita cuba bersaing dengan Eropah Timur dan sudah pasti dengan tempat seperti India, saya rasa kita tidak akan mampu bersaing dengan baik. Saya rasa kita patut cuba fokus pada bidang-bidang di mana kita akan menjadi yang terbaik dari segi prestasi kita. Dan dengan itu, walaupun kita agak mahal, ia masih berbaloi untuk pelaburan. Cyber adalah salah satu contohnya. Saya rasa ada aspek AI di mana kita boleh mencapai tahap yang sama atau lebih lagi. Dan untuk penutup, anda seorang profesor di universiti. Adakah anda masih akan mengesyorkan orang ramai untuk pergi belajar? Contohnya kejuruteraan perisian. Saya akan. Tetapi saya juga akan mengesyorkan supaya sangat peka terhadap perubahan dan trend semasa serta memahami bahawa kejuruteraan perisian kini ialah bidang yang sentiasa berubah. Ia sentiasa berubah. Pengatur caraan sahaja tidak mencukupi pada masa kini. Model AI ini boleh melakukannya dengan cemerlang. Anda harus fokus pada bidang-bidang tertentu di mana anda benar-benar boleh mempunyai kelebihan dan menjadi pakar. AI fizikal sebagai contoh. Terdapat juga contoh-contoh lain. Jadi ya, saya akan syorkan. Tetapi anda perlu sangat peka dengan apa yang sedang berlaku dan benar-benar menghala ke bidang yang anda benar-benar boleh menyerlah. Nadav Cohen, Profesor AI dari Universiti Tel Aviv dan pengasas bersama Imubit. Terima kasih banyak kerana bersama saya.